KPM. Kita bersama dalam rancangan Minda Juara. Saya Aruna. Kita akan bersama-sama untuk mengenali dan mempelajari bagaimana untuk menjadi seorang juara. Bukan sahaja dari segi fizikal, tetapi juga dari segi minda anda. Kita masih lagi dalam pengkhususan ataupun keperluan psikologi sukan untuk sukan khusus sebenarnya. So hari ini kita akan mengenali lebih lanjut tentang sukan angkat berat, iaitu sukan di dalam sukan individu di mana menggunakan kekuatan sebenarnya. So sebelum kita pergi kepada episod kita pada hari ini, saya nak mengenalkan kita punya tetamu, seorang yang bukan asing lagi dalam sukan ni sebenarnya, Puan Azura. Beliau dah lama taiko dalam Institut Sukan Negara. Kalau adik-adik dah follow ni sebenarnya kita dah tahu. Dah tahu sangat. Beliau dah lama, ada hampir 12 tahun pengalaman sebenarnya, dan saya pasti banyak yang kita boleh berkongsi dalam episod hari ini. So, jom tunggu apa lagi? Kita pergi ke episod hari ini. So, Kak Zura, boleh cerita lebih lanjut tentang sukan angkat berat ni sebenarnya? Okey, terima kasih Aruna di atas kesudian untuk menjemput untuk memberi sedikitlah tentang pengetahuan tentang psikologi sukan dalam sukan angkat berat. Okey, sukan angkat berat ni dia melibatkan atlet lelaki dan juga wanita, di mana dia ada beberapa kategori. Okey, kategorinya adalah berdasarkan berat badan. Okey, kalau kata atlet perempuan tu dia bermula pada kategori 49 kg dan maksimum lebih angkatan atas 87 kg. Kalau lelaki pula dia kalau atlet kategori yang paling rendah sekali adalah 55 ke 56 kg. And then dia boleh mencapai kategori yang paling tinggi iaitu dalam 107 ke atas. So atas 107 kg. Yang lain semua ke bawah, dia seorang je yang kat atas. So itu daripada segi kategori. Dan daripada segi acara pula. Okey, angkat berat ni sebenarnya setiap atlet dia akan membuat angkatan bagi dua acara. Yang pertama snatch. Snatch tu dia tarik dan terus angkat ke atas. Maksudnya tak ada berhenti lah. Yes, tak ada. Kalau clean and jerk pula, yang kedua clean and jerk pula, dia angkat dan dia tahan di bahu dan terus maksudnya daripada bawah ke sini dan terus macam tu. Okey, faham. So setiap atlet perlu membuat 3 angkatan bagi snatch dan diikuti lepas habis snatch tu dia akan mengangkat bagi kategori bagi acara clean and jerk lah. Sama juga sebanyak 3 angkatan. So maksudnya dalam satu competition tu dia orang kena angkat 6 kali lah. Yes, kena angkat 6 kali. Dan mata kemenangan adalah kalau dulu sebelum ni clean snatch tu ada dia punya medal. Clean and jerk ada medal dia. Dan juga walaupun pergi satu competition ada 2 medal lah sebenarnya. Dan ada satu ketika dia sampai 3 medal sebab dia kira total juga. Tapi sekarang dia dah bertukar di mana dia ambil total. So selepas angkat 3 kali angkatan untuk snatch and then clean and jerk 3 kali, so dia totalkan pemenangan akan ditentukan melalui total jumlah keseluruhan. So maksudnya banyaklah strategi yang berubah sekarang ni kan. Okey. So kalau kata dekat Malaysia ni lah, kalau nama-nama besar lah, nama-nama kita boleh cakapkan legenda lah. Betul lah. Sebab kita pun antara penyumbang pingat di sukan Commonwealth sebenarnya kan. Kalau adik-adik pernah dengar nama Hidayat Hamidun. Of course, siapa tak dengar. Kan. Okey, sebenarnya sukan angkat berat ni dia menjadi semakin dikenali di Malaysia adalah sejak kemenangan Hidayat Hamidun ketika sukan Commonwealth 1998. Jadi selepas tu kita tidak pernah putus putus medal lah di peringkat Commonwealth. Betul. Sebab selepas zaman kegemilangan Hidayat Hamidun kita ada Amirul Ramizan di mana pada tahun 2002 dia telah memenangi 3 pingat emas di sukan Commonwealth. Betul. Itu antara nama-nama lah. Maksudnya tak kurang jugalah sebenarnya atlet wanita dan atlet lelaki sama naik sebenarnya, tapi mungkin kita punya projek atlet lelaki ni sebenarnya ataupun wira-wira kita dia dah mula daripada 1998, maksudnya kesinambungan tu dah ada kat situ, betul tak? So kalau tadi kita dah tengok banyak tentang kategori-kategori dia dan sebagainya ataupun dengan wira-wira kita yang kita dah ada dan cara yang dimainkan. Tapi sebelum kita nak pergi lebih lanjut, kita nak ambil berehat seketika, nanti kita jumpa selepas ini.
TV KPM. Didik TV KPM. Okey, Dek, tadi kita dah tengok siapa wirawati wira-wira kita dalam sukan angkat berat ni dan apakah kategori-kategori dia sekarang. So kalau macam tadi kita dah cerita pasal dia punya kategori snatch and clean and jerk and total sebenarnya. So kalau mengikut pengalaman akak bekerja dengan atlet-atlet angkat berat ni, apakah isu-isu yang selalu timbul dengan atlet-atlet kita yang memang dah high level memang dia orang dah high level. Lepas tu ada pertukaran strategi pula. Dulu boleh menang 3 pingat, sekarang dah boleh menang 1 pingat saja. So saya rasa banyak yang perlu kita boleh buka pekung di dada kan maksudnya. Boleh agak cerita sikit? Alright, apa yang masalah ataupun isu-isu yang kerap dihadapi oleh atlet-atlet angkat berat, bukan kata di Malaysia sajalah, di seluruh dunia, adalah yang paling core ataupun utama sekali adalah apabila kegagalan untuk membuat angkatan di pentas utama. Betul. Maksudnya sebelum ni bukan kata bila untuk mengetahui adik-adik apa saja angkatan yang diputuskan untuk mereka angkat di pentas utama tu adalah angkatan yang memang diorang dah pernah angkat. Diorang dah mampu untuk angkat ketika sesi latihan ataupun ketika sesi pemanasan. Betul. Sebelum setiap kali untuk membuat angkatan. Tetapi kerap kali terjadi bila sampai je pentas utama tu, terus sama dia tak boleh angkat ataupun dah angkat tapi ada melakukan kesilapan. Jadi angkatan itu gagal lah. Betul. Angkatan itu tidak kira. So maksudnya ada boleh retry lagi tak ataupun satu kali angkatan tak tu saja? Dia satu kali angkatan. Untuk pengetahuan adik-adik dan juga Aruna, setiap atlet dia diberi masa 1 minit daripada nama dipanggil untuk membuat angkatan sehinggalah dia membuat angkatan, dia hanya diberi 1 minit. Jadi untuk juri memutuskan angkatan itu baik atau tidak bergantung kepada kemampuan dia untuk menstabilkan angkatan itu. Dia sampai juri pasti yang tak ada sebarang pergerakan. Maksudnya dia dah sampai dekat atas tu hold lah, dia hold stable. Juri setuju and then juri umumkan itu adalah angkatan yang baik lah. So kalau macam kita ada berapa juri? Ada 1, 2 ataupun 3 juri ataupun macam mana? Mengikut cara majoriti lah. Dia kenal majoriti. Right. So itu kita kira angkatan yang baik. Bersih lah kita kata. Clean and jerk. Betul. Kalau kata macam itu antara masalah lah. Selain daripada isu di mana tak ready dan tak boleh nak buat angkatan dan sebagainya, apa lagi yang akak nampak selalu yang terjadi? Selalunya atlet angkat berat ni antara isu-isu yang kerap kali diperbincangkan adalah kurangnya kekuatan daripada segi pernafasan mereka. Seperti yang anda tahu, pernafasan adalah sangat penting. Betul. Dalam melakukan teknik angkat berat yang jaya. That's why first basic yang diorang kena tahu adalah pernafasan. Maksudnya pengawalan daripada angkatan tu sampai habis, that's one flow of the breathing lah. Kawalan pernafasan dan juga jenis pernafasan yang kita panggil performance breathing. Betul. Towards the performance. Correct. How you should breathe. Dan setiap orang perlu ada optimal pernafasan optimal masing-masing. Betul. Jadi dia tahu kalau dia bernafas dengan teknik pernafasan begini, dia boleh berjaya mengangkat angkatan tersebut. Maksudnya sebab macam akak cakap tadi lah, angkatan tu bukannya sesuatu yang asing untuk diorang. So maksudnya pada 1 minit tu semua teknik tu perlu dilakukan dengan sebaik mungkin dan kita nak mengawal kerisauan kita ataupun kekurang yakinan kita boleh ke tak boleh ke at that moment of the doubt lah kita kata kan. Jadi untuk membantu diorang mempercepatkan proses untuk memantapkan teknik pernafasan tersebut, pentingnya untuk mengaplikasikan atau mempraktikkan teknik pernafasan dalaman. Kalau siri-siri yang sebelum ni ataupun kita ada mengajar tentang teknik pernafasan dalaman, teknik pernafasan keluhan, teknik pernafasan untuk meningkatkan tenaga, energizing breathing. Jadi jenis-jenis pernafasan begitu atlet ni perlu memanfaatkannya. So kena try yang mana yang sesuai dan dapatkan pandangan coach. Betul. Coach nampak ini yang sesuai dengan awak. Bila awak buat pernafasan macam ni, jadi awak dapat mengangkat dengan teknik yang bagus. Ada satu benda saya nak ingatkan sebab kerap kali dilakukan kesilapan yang dilakukan. Untuk adik-adik yang macam yang baru peringkat nak bermula berniat bina, tolong jangan ikut atlet-atlet yang macam high performance ni. Betul. Atlet yang berprestasi tinggi yang mana yang dah pernah pergi Olimpik ke ataupun yang pernah pergi ke Sukan Commonwealth. Sebab mereka tu diorang dah high performance. Diorang dah berada pada satu tahap prestasi tinggi yang mana pernafasan tu dah
memang sesuai dengan diorang. Betul. Kita tak boleh ikut dengan diorang, kita kena ikut kesesuaian diri kita. Sebab kena faham juga sebenarnya pernafasan ni pun berkait dengan kita punya fisiologi. So kalau let's say kita dah kata ada atlet-atlet yang elit ni, sebenarnya daripada tahap kekuatan muscle diorang, otot diorang dah lebih banyak daripada atlet-atlet yang masih tengah naik ni. That's why bila angkatan tu, kalau teknik yang betul kalau dia boleh tengok balik video yang ditunjukkan ni okey, bila untuk memulakan mengangkat tu kita akan tarik nafas. Itu adalah basic teknik tarik nafas. Kita tarik nafas menggunakan hidung and then tahan nafas. Bila kita jerk tu, kita hembuskan tapi jangan terus hembus habis itu adalah basic teknik yang saya boleh kongsi di sini. Maksudnya permulaan tarik, bila dah sampai kat sini, lepas tu baru kita nak hembus nafas kita kan. Bila hembus nafas tu pun ada teknik kaki sekali. Jangan kata terburu-buru terus hembus habis sebab dia ada melibatkan power juga kat situ. Betul. Tenaga juga kat situ. Jadi itu adalah basic teknik lah yang dikongsi oleh yang selama saya bersama-sama atlet angkat berat dan jurulatih. Ini adalah basic teknik yang anda perlu tahulah. Yang penting adalah bila kita nak bermula ni, tanyalah dengan jurulatih sebab mereka antara orang yang paling dekat dengan kita untuk nak actually mengajar teknik-teknik ni sebenarnya. Betul. Komunikasi dengan jurulatih tu amat penting. Sebab ini sukan yang dimanakan kita main berat ni. Kalau silap sikit mungkin ada banyak kecederaan sukan yang kita nak elakkan sebab kecederaan sukan dalam sukan ni sebenarnya agak berbahaya sebab melibatkan patah dan sebagainya yang akan mengambil masa yang lama untuk nak recovery balik sebenarnya. Angkat berat ni salah satu sukan yang senang terdedah pada kecederaan. Betul lah. Sukan memang itu kita bercakap pasal pernafasan. Okey, kita pergi kepada tadi ada sebut masalah utama adalah bila sampai atas stage ni dah training berapa tahun anda ada 1 minit je ataupun 2 minit untuk menunjukkan prestasi anda. Betul. Untuk sama ada berjaya atau tidak berjaya. Jadi apa yang kita boleh bantu atlet-atlet ni ataupun adik-adik nak mempraktikkan teknik bagi membantu untuk menangani masalah seperti ini adalah penetapan matlamat lah. Kena tahu matlamat datang situ untuk apa. Bila you all ingat balik matlamat tu, benda tu secara tak langsung memotivasikan dan seterusnya meningkatkan keyakinan diri. So selalunya macam kita selalu sebut lah, sebenarnya dalam psikologi sukan ni kita boleh kata ada beberapa kunci-kunci utama kita adalah kalau tak ada penetapan matlamat tu mungkin dah hilang arah. Betul. Hilang arah tau. Okey. So yang kedua adalah self talk. Katakan diri. Kalau Aruna pernah tengok ataupun ada pernah tengok, pernah tak nampak atlet yang dia jerit sebelum dia angkat? Okey, itu sebenarnya salah satu cara dia nak menaikkan semangat dia ataupun meningkatkan motivasi, mengaktifkan diri dia. Okey, melawan rasa takut tu sebenarnya. Selain kata jerit tu, adalah dia atlet dah kena tahu dah apa keyword yang sesuai ataupun jurulatih pun perlu tahu apa keyword yang sesuai untuk atlet. Kalau nampak coach ada tepuk-tepuk, bercakap dengan nada yang intonasi yang agak keras, untuk sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan keyakinan dari atlet tu. Kita nak increase your arousal lah sebenarnya. Sebab kita tadi ada 1 minit je lagi ni dan kita ada bebanan yang sangat besar dan mungkin kita rasa mampu tak mampu. Ada persoalan mampu tak mampu kat situ, tapi kita dah pernah buat benda ni. Tapi bila kita dah ada good active arousal kita kat situ, kita dah ada flow dan angkatan tu dengan pernafasan yang betul, saya rasa angkatan tu akan jadi lebih dan cantik. Juga dengan kata lain dia dapat membantu menangani kerisauan ataupun kebimbangan kita tu. Of course pergi mana-mana competition pun. Of course. Tapi kita dah ada cara sekarang. Maksudnya tak adalah pergi secara tak tahu apa yang patut dibuat sebenarnya. So banyak yang kita dah bincang sebenarnya. Ada banyak lagi yang kita nak bincang selepas ni. Jangan ke mana, kita jumpa selepas ni. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey adik-adik, tadi kita dah tahu sedikit tentang keperluan psikologi sukan kan. Kita ada kita punya pernafasan, kita punya self talk, kita ada activation kita dan sebagainya. Dan saya pasti ada banyak lagi yang kita nak boleh tahu, dan dengan pengalaman Kak Azura sekali sebenarnya banyak yang disimpan sebenarnya nak share dengan adik-adik kan. So apa lagi yang kita boleh nampak untuk keperluan psikologi sukan dalam sukan angkat berat ni? Bukan banyak kan, tapi itulah kadang-kadang tak tercakap apa yang kita nak sampaikan. Okey. Tadi kita masuk lagi, kalau kata tadi macam mana nak mendapatkan keyakinan diri kan, meningkatkan keyakinan diri ketika di atas pentas. Okey. Anda ada 3 kali angkatan saja untuk satu snatch, acara, snatch dan juga 3 kali angkatan untuk clean and jerk. Okey. So waktu seperti itu adalah waktu-waktu yang genting. Okey, di mana kadang-kadang anda kena bersedia yang
coach akan menukar strategi. Betul. Dia bergantung kepada pihak lawan kita. Strategi ni maksudnya angkatan kita tu. Betul. Akan dinaikkan ke. Jadi perlu seorang atlet untuk bersedia secara psikologinya Betul. dengan situasi yang macam ni. Adaptation kena berlaku. Yes. Dia kena tahu nak adapt ataupun melakukan adaptasi kepada koman ataupun arahan yang daripada jurulatih tu. Yes, secara tiba-tiba. You kena percaya dengan jurulatih lah sebab satu adalah mungkin kita strategi kata mungkin kita nak ambil berat ni tapi mungkin opponent kita dah boleh pergi lebih berat contohnya ataupun mungkin opponent kita tak boleh nak angkat so mungkin kita boleh kurangkan nak main play strategi lah kan. Sebab tu kalau kata berbalik kepada strategi ataupun taktikal jurulatih, okey. Setiap benda yang jurulatih putuskan tu ada hikmah ataupun impak yang tersendiri. Betul. Jadi persediaan sebagai seorang atlet adalah kita kena selalu bersedia minda kita untuk menghadapi situasi sebegini. Jadi macam mana nak berhadapan dengan situasi sebegini adalah first komunikasi yang baiklah. Atlet dan jurulatih perlu ada komunikasi yang baik. Kena trust each other lah, kena trust each other. Sebab kalau dia tak percaya dengan keputusan yang jurulatih dia buat, jadi benda tu akan mengganggu fikiran dia. Betul. Apabila dia nak mengangkat tu. Itu Dia yang jadi. dah ada doubt lah. Betul ke tak betul ni? Once you macam meragui kemampuan you, memang akan meragui kepercayaan coach tu sendiri sebab dia akan berlarutan sehinggalah ke pentas utama. Betul. Itu yang jadi macam ragu-ragu. So bila ragu-ragu tak boleh angkat lah. Sebab ini kita kata sebab sukan ni sebab sukan kekuatan. So ianya daripada dalaman. So kalau ada segelintir pun risau dia ataupun ragu dia, mungkin dah mengganggu lah. So kat situ dia akan bagi, itu yang bagi impak dekat dia punya keyakinan diri tu. Betul. Jadi adik-adik kena sentiasa bersedia untuk switch, untuk menukar ataupun untuk mengadaptasi dengan apa-apa saja keputusan yang diberikan. So maksudnya kalau kita kata flow dia adalah bila coach kata okey angkat berat ni, bila kita tunggu turn kita ready, 1 minit tu kita angkat clean and jerk, cantik punya cun punya, bila dah habis keluar tu je benda tu dah settle. Kita dah kena ready untuk the next one. Ready next one kita tak tahu lagi nak kena angkat berapa atau sebagainya. So kita dah kena switch mind kita terus untuk the next one kan. So sukan ni memang perlukan perubahan minda tu dengan secara konsisten. Memang. Walaupun nampak macam sebab dia bergantung juga kadang-kadang kalau banyak penyertaan so lama dah sikit proses menunggu. Betul. Tapi kalau kata penyertaan tu tidak ramai, ataupun angkatan tu dekat-dekat, sebab dia ada possibility untuk kita mengangkat back to back. Betul. So, kalau tadi saya bagi tahu atlet tu akan diberi 1 minit, kalau dia lepas satu angkatan dia perlu mengangkat kemudian kena buat angkatan lagi, dia akan diberi masa 2 minit. So jadi, maksudnya recovery pun sangat penting lah. That's why. Bukan kata physical recovery je, mental recovery pun perlu. Saya rasa sukan ni memang memerlukan daya ketahanan minda yang sangat tinggi sebenarnya. Memang sebab bila kita dah kata kekuatan body tu kita dah train. Tapi bila dah sampai dekat pentas tu sebenarnya ianya semuanya daripada sini sebenarnya. Betul tak? Kalau sini dah boleh, kita tak questionkan pasal kebolehan kita sebenarnya. Sebab kebolehan kita dah ada kat situ. Tapi kita nak bawa sekali seiring dengan daya tahan minda kita sebenarnya. Betul. Okey Kak. So kita dah banyak bincang pasal isu, kita dah tahu apakah rahsia-rahsia yang atlet-atlet kita dah membolehkan kita membawa pingat-pingat yang konsisten daripada arena-arena antarabangsa ni kan. Kak, boleh tak bagi tips-tips terakhir untuk adik-adik kita dekat rumah ni supaya inilah yang anda kena buat dulu? Okey, bercakap tentang tips tadi. Okey, yang pertama, first kali tentang pernafasan tu lah, mantapkan teknik pernafasan anda. Okey, jadi segalanya akan lebih lancar dan lebih mudah selepas itu. Betul. Sebab dia berkaitan dengan teknik. Betul. Okay. Dan jadi kita boleh dapatkan pandangan jurulatih, rakan-rakan sebab diorang as a best observer dan mungkin kalau ada akses untuk psikologi sukan daripada state anda sendiri ataupun negeri-negeri anda sendiri tak salah untuk approach sebenarnya. Betul kata Runa tu. Kalau kata anda di tempat anda ada pegawai psikologi ataupun mereka-mereka yang lebih arif tentang bidang psikologi ni ataupun kemahiran kita boleh ni, gunakan untuk activation. Dapatkan pandangan mereka. Selain tu juga Aruna, sekarang ni banyaklah dekat YouTube. Betul. Lagi-lagi adik-adik semua sekarang banyak dan memang savior. Teknologi savior lah kita katakan. Manfaatkan sepenuhnya. Banyak sangat teknik-teknik yang ditunjukkan di YouTube ataupun di aplikasi media sosial yang lain. Betul. So dapatkan pernafasan anda dengan betul. Itu yang tips yang pertama. Yang lain semua akan follow through lah sebenarnya kan. So banyak yang kita sebenarnya boleh berborak tentang sukan ni sebenarnya kan. Tapi saya pasti kengkangan masa kita tak menyebabkan kita boleh borak lebih banyak sebenarnya pasal hari. Sebab kalau saya kata macam we can talk more about this kan, that never ending about this sebenarnya. So kalau untuk adik-adik, gunakan macam Kak Zura cakap tadi, gunakan manfaat
YouTube yang ada ni ataupun mana-mana resources yang kita ada untuk meningkatkan kemampuan anda, bukan saja daripada segi capability anda daripada badan, tetapi juga dari minda anda. Semoga banyak yang kita dah share hari ini bermanfaat untuk adik-adik, terutamanya mereka di dalam sukan angkat berat. So, sehingga kita jumpa di episod akan datang. Saya Aruna dan terima kasih Kak Azura kerana sudi bersama kita pada hari ini. Sama-sama Aruna. Alright, okay. Sehingga kita berjumpa di episod akan datang. Ini Minda Juara. Apakah situasi yang kerap terjadi kepada atlet ketika di atas pentas utama? Selamat menjawab. Didik TV KPM